وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب سهلا إذا شئت سهلا. Kitab Bunyatul Musalli, kalau yang pakai kitab Jawi muka surat 10, pada kata musannif dan setengah daripada sunat di dalam solat. Sunat membaca qunut pada rakaat yang kedua daripada subuh dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan, dan tiap-tiap sembahyang jika kedatangan bala atau percubaan. Di antara sunat di dalam solat, sunat yang sangat dituntut adalah membaca doa qunut, membaca doa qunut. Kerana sabit daripada hadis Nabi SAW dan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang doa qunut, dan itu adalah pendapat yang dipilih di dalam mazhab kita. Ada mazhab yang memilih tidak baca doa qunut. Contohnya macam mazhab Imam Abu Hanifah, dia pun tak ada qunut. Orang yang bermazhab Hanafi, dia pun tak baca doa qunut. Ada mazhab yang memilih doa qunut. Contohnya mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, sebab mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Yang Sayyidina Anas mengatakan bahawa mazala Rasulullah SAW, sentiasalah Rasulullah itu yaqnutu fil fajri, kita kata apa? Membaca qunut dalam salat fajar ataupun sembahyang subuh hatta faraqat dunia, sehingga wafat. Rasulullah sentiasa baca doa qunut sampai wafat. Itu hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, yang ada di dalam Imam Ahmad pun ada, Baihaqi pun ada, Hakim pun ada, Daruqutni pun ada. Banyak kitab hadis menyebut riwayat hadis ini. Jadi mazhab kita memilih untuk membaca qunut. Macam tu juga mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga membaca qunut. Dan juga mazhab Imam Ahmad. Tetapi mazhab Imam Ahmad dia tak ada qunut subuh. Dia hanya ada qunut nazilah. Qunut yang dibaca ketika ada bala ataupun ujian-ujian yang tertentu, baca doa qunut. Jadi empat mazhab tidak ada masalah dalam masalah qunut ni lah. Siapa yang ikut mazhab Hanafi, dia tak baca qunutnya. Kata Imam Syafi'i, bila dia pergi tempat orang yang imam yang tak baca qunut, Imam Syafi'i sendiri tak baca qunut. Tak ada masalah benda tu sunat. Kalau orang tak baca qunut, tak apa, tak baca. Kalau orang tak baca, tak apa, baca. Tak ada masalah. Dan ada riwayat yang kata qunut ni setelah rukuk, macam kita dah buat, iaitu mazhab kita Imam Syafi'i. Ada juga mazhab yang memilih qunut sebelum rukuk. Contohnya mazhab Maliki. Selama ni memang tak ada masalah kan. Kalau orang mazhab Maliki, dia baca qunut dulu, lepas tu baru dia berrukuk. Kita rukuk dulu, tidak, baru baca qunut. Itu sebab apa jadi macam tu? Sebab ada pelbagai riwayat. Ada banyak riwayat hadis tentang qunut. Bahkan Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, dia sempat berguru dengan Sayyidina Ali, dan dia berjumpa dengan ramai sahabat. Ada riwayat daripada Sayyidina Hasan Al-Basri, dia kata apa? Aku pernah ikut subuh di belakang ramai sahabat yang menyertai perang Badar, yang mereka semua buat qunut.
Tak dinafikan ada riwayat yang kata sebahagian sahabat yang kata qunut itu tak ada, katanya bid'atun. Maka oleh kerana itu, sebab itulah ada mazhab yang tak buat qunut, macam mazhab Hanafi, sebab dia memilih hadis yang kata tak ada qunut. Adapun mazhab yang kata ada qunut tu dia pilih. Jadi tak ada masalah, kita boleh ikut mana-mana. Yang penting jangan gaduh. Dan qunut ada riwayat yang kata baca dengan pelan, macam dipilih oleh mazhab Maliki. Depa baca pelan, pangkat tangan baca pelan, tak dengar untuk imam baca pelan-pelan. Ada riwayat yang mengatakan baca dengan jahar, iaitu mazhab kita Syafi'i, qunut baca kuat. Jadi hak mana satu, nak baca kuat ke baca pelan? Kita ikut mazhab kita, baca kuat. Kalau kita jadi imam, kalau kita sembahyang seorang, kita baca qunut secara pelan-pelan. Sunat angkat tangan tak baca doa qunut? Mengikut mazhab kita, pendapat yang kuat sunat angkat tangan. Ada juga pendapat yang kata tak angkat tangan. Jadi masalah, jadi masalah angkat tangan ke tak angkat tangan, tak jadi masalah. Sebab ada berbagai riwayat, tapi hak dalam mazhab kita, kita belajar dari dulu sampai sekarang yang dipilih doa qunut angkat tangan. Nak macam mana nak angkat tangan? Nak buka ke? Nak katuk ke? Ada orang doa lagi tu katuk tangan, rapatlah maknanya. Ada tu imam doa angkat tangan macam tu. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Yang penting kita angkat tangan. Sebab ada riwayat kata suruh angkat tangan. Kalau angkat tangan nak tengok ke mana? Tengok tangan ke? Nak tengok bawah? Sunat kita tengok di tempat sujud kan? Jadi kalau kita tak ada macam tu, nak tengok mana? Kalau kita tutup tangan, tengok di tapak tangan. Kalau kita angkat tangan lagi tu, tengok di tempat sujud. Habis doa, nak sapu muka tak? Selalu kita habis doa, kita sapu muka. Sebab ada riwayat daripada hadis Nabi yang kata habis doa, sapu muka. Pendapat yang paling kuat di dalam mazhab kita, tak sapu muka. Tak sapu muka. Bahkan ada pendapat satu jamaah daripada ulama kita makruh kita sapu muka. Habis doa, sapu muka. Itu makruh. Ada, tapi ada juga pendapat yang kata sunat juga sapu muka. Jadi kita tak payah nak gaduh-gaduh sangat. Tapi mazhab kita, ingat, yang dipilih mazhab kita, angkat tangan, baca kuat kalau imam, dan tak sapu muka. Angkat tangan. Ada juga yang kata tak angkat tangan, boleh. Baca doa pun tak angkat tangan, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang eloknya angkat tangan. Sebab itu pendapat yang dipilih. Kalau ulama yang kata tak angkat tangan itu sebab apa? Sebab kias pada doa-doa yang lain dalam solat. Kita baca doa iftitah, tak angkat tangan. Kita baca tasyahud, kita baca doa antara dua sujud, tak angkat tangan pun. Sedangkan itu doa. Sebab itu ulama sebagian ulama kata, ini pun tak angkat tangan, sama macam doa yang lain. Tapi ulama masing-masing ada alasan. Kita ni cuma ikut. Ulama kata lagu tu, ulama pilih yang tu, kita ambil yang tu lah kan. Baik. Apa doa qunut ni? Bila kita nak baca waktu subuh, rakaat yang kedua, mazhab kita. Dan juga Ramadan, witir sunat. Ni nak sampai bulan Ramadan ni sebulan lebih lagi kan. Berapa 40 hari lebih lagi. 48 hari ke 47 hari lagi nak Ramadan ni. Bila masuk saja Ramadan, bila kita sembahyang witir sunat. Doa qunut sunat, tapi setelah nisfu yang kedua. 16 hari yang kedua, dan 30 hari tu 15 hari pertama, 15 hari kedua. Hak pertama tu kita tak qunut, hak kedua tu sunat kita qunut. Kalau tak baca boleh tak? Boleh. Nama pun sunat, bukan wajib. Nak baca, tak mau baca, tak payah baca. Tapi bagusnya baca. Dan juga ketika ada bala, contohnya sekarang ni kita dilanda satu ujian yang besar, COVID. Jadi boleh tak baca? Boleh. Bila nak baca? Tiap-tiap sembahyang fardu pun boleh. Subuh nak baca, habis qunut kita nak baca qunut nazilah, dalam masalah. Maghrib nak baca, Isyak nak baca, Zuhur nak baca, Asar nak baca, 5 waktu nak baca, boleh. Tafadhal baca. Sembahyang sunat, tak baca apa? Sembahyang wajib tadi dia angkat yang ada qur'an subuh lah. Sunat kita tak baca qunut nazilah. Qunut nazilah kita baca pada sembahyang fardu yang 5. Jadi dalam mazhab kita ada 3.
Kunut ni pada subuh, pada witir, dan juga pada ketika ada bala dan ujian pada 5 waktu. Mazhab Imam Ahmad hanya satu yang last ni, iaitu ketika ada bala dan ujian baru baca doa kunut. Apa yang kita nak baca? Boleh baca apa-apa lah. Kunut tu bahasa Arab. Bahasa Arab makna kunut ni doa. Ad-du'a bil khair atau bil syarr. Doa dengan kebaikan ataupun dengan keburukan, itu makna kunut. Kalau orang tanya kunut tu apa? Kunut tu bahasa Arab. Makna dia apa? Doa. Doa dalam benda baik bernama kunut, doa jahat pun kunut. Tapi maksud yang disebut dalam kitab fiqh baca kunut, baca doa lah. Kunut yang khas. Dalam subuh tu kita ada kunut yang khas. Apa dia bacaan dia? Allahumma hdini fi man hadait, ini semua kita pakai ya. Wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Boleh nak tahu wa qini bi rahmatika syarra ma qadait atau wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man 'alaik. Tabarakta wa ta'ala. Ada yang tabarakta rabbana wa ta'ala. Ada yang tambah rabbana, ada yang tak tambah rabbana. Falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah itu riwayat doa kunut yang di apa kita kata dicantumkan riwayat. Sebab doa kunut ni dia ada banyak riwayat. Ada riwayat yang cerita separuh, ada yang cerita separuh ni, ada separuh ni. Maka ulama himpunkan. Ini adalah doa kunut yang kita banyak pakai. Doa kunut bukan hadis saja. Doa kunut ini satu rangkuman daripada, kita kata cantuman daripada doa dan sana. Doa itu doa lah. Sana makna pujian. Dalam doa kunut tu ada doa daripada Allahumma hdini. Itu semua doa. Dan juga sana. Sana ni maknanya pujian daripada fa innaka taqdi wa la yuqda. Itu dipanggil sana. Sana pujian. Sebab itulah bila tu imam baca Allahumma hdini fi man hadait, kita amin. Sebab apa kita amin? Sebab doa. Sampai fa innaka taqdi, kita tak lagi kata amin. Betul tak? Sebab apa? Sebab itu adalah pujian. Kita pun makmum di belakang, sunat kita baca. Sunat kita baca sama-sama. Ada pilihan, sama ada kita baca pelan-pelan, fa innaka taqdi, kita pun baca fa innaka taqdi. Kita pelan-pelan. Tu imam baca kuat pun tak apa. Yang afdalnya tu imam baca kuat juga. Kunut ni imam kuat dari awal sampai habis. Hatta fa innaka taqdi tu pun tu imam baca dengan kuat. Yang tu sebenarnya yang dituntut. Yang disuruh pelan tu siapa? Dalam ibarah kitab disebut, hatta benda ni telah ditanya soal kepada Syekh Abdul Hamid. Dia buat satu kitab karangan fatwa atau Syekh Abdul Hamid, mu'alim zaman dulu. Ditanya dia, tu imam nak kena baca kuat ke baca pelan ketika fa innaka taqdi? Dia kata yang betulnya tu imam baca kuat. Tapi nak baca pelan boleh lah, tak ada masalah. Kita bukannya nak cari gaduh, nak beramal saja, nak baca kuat tak apa, baca pelan tak apa. Tapi yang asalnya kuat dari awal sampai habis, itu asalnya yang dituntut kepada kita. Kalau ikut pendapat yang baca pelan tu pelan dari awal sampai habis. Kalau ikut pendapat yang kata kuat tu kuat dari awal sampai habis. Yang pelan tu siapa? Makmum. Dan sunat kata fa innaka taqdi secara pelan siapa? Makmum. Makmum ni kata pelan-pelan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Boleh juga dia diam. Ada dua pilihan, sama ada dia nak baca sama ataupun dia diam. Bahkan ada pendapat lain yang kata nak amin sampai habis pun tak apa. Dia tak tahu, dia pun amin. Fa innaka taqdi pun amin sampai habis pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang bagusnya apa? Kita ikut pelan-pelan ataupun kita diam. Boleh. Tak mau baca, kita diam. Tak ada masalah. Itu disebut di dalam kitab Syarah Mughni Muhtaj. Dia ada sebut beberapa pendapat. Dia kata makmum sunat baca pelan ataupun diam. Dia sebut baca dulu di dalam kitab Mughni Muhtaj. Kalau terimam lah untuk baca pelan tu, tak ada masalah.
boleh juga. Tadi sebenarnya kuat kan, imam kena baca kuat. Tak ada masalah pelan ataupun kuat, tapi yang eloknya baca dengan kuat. Masa saya duduk di sana, semua baca kuat dari awal sampai habis. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak, jamak tu apa? Jamak tu ramai. Lafaz jamak ni bahasa Arab. Kalau kita ngaji hari ni, orang putih kata apa? Plural Dia ada single, ada plural. Ada seorang, ada ramai. Jamak tu maknanya ramai. Kalau single tu mufrad. Kalau plural tu jamak. Baca dengan lafaz jamak, mana dengan lafaz ramai dia baca Allahumma hdina. Tukar kepada na. Bahasa Arab kalau seorang kita kata ni. Untuk perbuatan, verb. Untuk perbuatan kita kata Allahumma hdini. Kalau ramai Allahumma hdina. Gitu. Hingga dia kata ila akhirih. Alif lam fa tu maknanya ila ataupun ila akhirih sampai di doa Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afait. Sampai kat bawah tu nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tukar kepada nun. Nastaghfiruka wa natubu. Kalau seorang astaghfiruka wa atubu ilaik, tapi ramai tukar nun di depan. Dua pada dua tu sebab ada fi'il mudhari. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Siapa ni yang nak tukar ni? Tu imam. Makmum tu baca astaghfiruka lah. Habis itu kunut. Lagi sunat juga dibaca antara dua sujud. Duduk tasyahud, duduk antara dua sujud tu. Baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa ni. Doa yang kita doa sebelum Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, minta Allah bagi rahmat kepada aku. Sampai doa yang baik ini. Minta Allah bagi kita petunjuk. Wa'afini. Wa'afini itu maknanya ya Allah bagi afiat kesihatan. Kita tiap-tiap hari kita minta wa'afini berapa kali kepada Tuhan. Maknanya kita minta Allah bagi kesihatan kita. Orang rajin sembahyang maknanya dia selalu minta ya Allah bagi aku sihat, bagi aku sihat. Maka Allah akan bagi kesihatan kepada kita. Cuma kita kadang tak menghayati, tak tahu mana baca, tak tahu mana ni. Eloknya kita tahulah seberapa sikit makna kan supaya apa? Kita boleh fokus dalam solat. Sebab ulama kata cara kita nak fokus dalam solat kita menghayati makna apa yang kita baca. Nak tahu makna ni, gila ni ada dah buku-buku orang jual doa sekali makna kan. Boleh juga tengok pada situ kan. Ataupun kita hadirkan dalam hati ini doa makna secara am, walaupun kita tak tahu satu-satu kalimah tu makna apa, tapi kita hadirkan dalam hati bahawa ini satu doa. Dalam doa tu apa yang kita minta? Allahumma hdini fi man hadait. Kita hadirkan dalam hati bahawa ini satu doa kita minta bagi hidayah dan sebagainya. Walaupun kita tak tahu satu-satu kalimah tu makna apa. Dan setengahnya sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud dan solat ni makna selawat pada tasyahud akhir. Apa dia? Iaitu ini hak kita tambah ni. Doa ni ada riwayat berbagai-bagai, bukan satu ni saja. Zikir dalam solat ni ada berbagai-bagai riwayat dan ada banyak zikir. Di antara kecantikan kebaikan seorang orang Islam tu, dia memperbanyakkan zikir-zikir dalam solat. Ini hanya zikir-zikir yang asasnya kita selalu buat lah. Tapi kalau ada lagi riwayat-riwayat yang kita nak buat, boleh terserah. Tak ada masalah kan. Tambahan lagi apa? Doa belakang habis tasyahud, innaka hamidun majid. Tambah doa ini salah satunya Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Minta ampun pada Allah apa yang kita buat dulu, apa yang telah terdahulu, apa yang kemudian wa ma asrartu wa ma a'dantu.
yang kita rahsiakan dan kita nyatakan. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta lindung daripada kena azab kubur. Azab kubur ni tuan-tuan semua orang kena. Semua orang kena. Kecuali para anbiya, dia tak kena. Hatta orang soleh daripada orang mukmin dia akan kena apa? Himpitan kubur. Tapi himpitan kubur untuk orang mukmin ni dia lembut, dia tak kasar. Tapi kalau orang tu maksiat, kafir, tulang rusuk bertemu dengan tulang rusuk, dia punya himpitan kubur. Dalam doa kita minta tiap-tiap hari, ya Allah minta tak kena azab kubur. Dan juga di antara orang yang selamat daripada kena azab kubur ni orang yang rajin dia baca malam-malam surah Al-Mulk. Tiap malam dia baca surah Al-Mulk, maka dia dapat rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, disegerakan azab di dunia juga di dalam kubur. Itu rahmat Allah. Sebab apa? Sebab nak ringankan azab di akhirat. Allah selesaikan siksa tu. Kita hari ni orang Islam ni banyak kena terujian. Ada yang miskin, ada yang sikit. Orang yang tak Islam ni kadang-kadang kaya, kadang-kadang hebat, kadang-kadang berharta kan. Tapi biasanya orang Islam keadaan dunia ni macam-macam. Sebab Allah nak bersihkan dosa dia. Allah sayang dia. Sebab tu Allah bagi kita sakit. Kita demam tu Allah sayang kita. Kita sakit tu Allah sayang kita. Supaya apa? Kita ingat kepada Allah. Kalau kita ni bagi lupa, bila sakit waktu tu Allah teringat langsung kepada Allah. Itu sama sayang kita. Maka Allah hapuskan dosa kita. Kemudian masuk kubur, kena juga siksaan kubur. Sebab apa? Supaya sebahagian dosa kita ni Allah dah settlekan dahulu. Bila sampai akhirat ni umat Nabi Muhammad ni sikit saja dosa-dosa dia dengan Tuhan yang perlu dihisab. Itu rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umur pun pendek, kan? Umur dulu banyak. Dosa dia pun lama banyak. Jadi 50,000 tahun. Sebahagian luar ada 50,000 tahun. Di mana? Bangkit daripada pada mahsyar, sementara nak masuk syurga ataupun apa 50,000 tahun. Duduk kat situ saja. Ada 50 stesen. Satu stesen ni 1,000 tahun duduk kampung. Umur kita pun 60 je. Tak ada 1,000. Di padang mahsyar tu, kalau nak lepas satu immigration ke immigration lain tu 50,000 tahun kata lama. Tengok. Masya-Allah. Ada doa kita minta Allah tak bagi kena azab kubur. Fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang kita baca lepas daripada habis innaka hamidum majid. Sebab ulama kata ada beberapa tempat yang kalau kita ada hajat kita doa ketika tu dalam solat. Bila ketika mana kita sujud. Sebab ada hadis Nabi kata waktu ketika sujud ini kita paling hampir dengan Allah. Bukan mana Allah duduk dalam duduk kat bumi lah, kita sujud dia dekat ada. Maksudnya hampir manzilah kita dengan Allah. Bila kita sujud ketika itulah hamba rapat dengan Tuhan. Maka kalau kita ada hajat doa ketika itu. Dan ketika mana? Kata ulama lagi di antara tempat yang kita boleh doa juga ketika habis tasyahud akhir. Innaka hamidum majid, kita boleh baca doa ni. Ataupun apa doa yang kita nak baca doa lah. Kita ada hajat apa kita doa. Tapi bahasa Arab lah. Sebab dalam solat yang baca bahasa Melayu pula. Yang Melayu baca baca bahasa Arab lah. Kita hafal doa apa. Kita boleh baca setelah daripada tasyahud akhir. Doa yang ada akhirat dan dunia. Dan setengah daripada sunat di dalam solat ni duduk pada tasyahud akhir tawarruk. Sunat duduk dalam keadaan tawarruk. Bukan duduk tu sunat. Duduk pada tasyahud akhir tu wajib. Tawarruk tu yang sunat. Nak duduk macam mana pada tasyahud akhir ni? Sunat dalam keadaan tawarruk yang kita ada duduk macam hari ni. Kita ada baca haji, kita pernah duduk. Itu dipanggil tawarruk. Apa makna tawarruk ni? Kalau nak terjemah secara segi harfiah ya, tawarruk ni makna duduk memunggung. Tawarruk tu daripada warikah. Warikah ni makna papan punggung kita. Maksud duduk tawarruk ni kita meletakkan punggung kita di atas lantai.
Itu maknanya duduk tawarruk. Nak duduk macam mana pun boleh. Sebab duduk tu wajib. Cuma kelakuan duduk macam mana? Nak duduk iftirash, macam duduk antara dua sujud boleh. Nak duduk bersila pun boleh. Tapi payah nakkan kita nak bagi sujud, kita nak bersila. Duduk tu wajib. Cuma tawarruk tu sunat. Tawarruk tu sunat. Iaitu duduk atas dua punggungnya. Punggung kita tu letak di atas lantai, lagu kita buat adalah, dan dikeluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya. Kaki kiri tu selit masuk bawah kaki kanan kita. Macam kita dah buat adalah, itu namanya duduk tawarruk. Dia duduk ibadah ni, duduk tawarruk. Duduk ibadah, duduk iftirash. Itu duduk dalam kelakuan ibadah tu. Di antaranya lagi apa? Ada yang namanya iqa' masnun. Dan juga ada lagi yang namanya iqa' masnun ni dalam solat. Macam mana iqa' masnun ni? Macam mana saya nak tunjuk? Punggung kita waktu kita sujud, kita pacak kaki macam ni kan? Kita pacak kaki macam tu. Okey, iqa' masnun ni kita bangkit dari sujud dan kita duduk atas kaki kita yang kelakuan sujud ni. Kita tak ubah. Ini kita tak buat. Tapi di antara jenis duduk yang boleh duduk di dalam salat. Kalau nak tunjuk, gini. Ini dipanggil iqa' masnun. Kita sujud kaki macam ni, kemudian duduk pun macam ni, tanpa ubah. Ini dipanggil iqa' masnun. Duduk yang macam tu ada disebut di dalam kitab-kitab fiqh, ada sebut. Cuma orang ada yang buat, ada yang tak buat. Tapi itu bukan duduk yang afdal. Cuma saya nak cerita apa, itu salah satu duduk yang diharuskan, dibolehkan di dalam solat yang dituntut. Cuma kalau kita tengok orang buat, kita janganlah kata apa-apa. Kita pasal apa dia duduk-duduk macam ni, pasal apa dia tak istirahat. Nak tunjuk supaya apa? Kita tahu ada duduk macam tu. Nak buat pun buatlah kan. Kalau takut jadi fitnah, tak suruh buat. Sebab orang tak tahu. Cuma saya nak bagi tahu ada namanya duduk begitu. Sebab saya pernah nampak ada orang duduk. Saya pernah tengok di tempat-tempat masjid ada orang banyak dia duduk begitu. Maknanya ada orang yang reti, orang yang buat. Bukannya jadi kalau kita tengok macam tu, kita jangan kata dia ni tak reti sembahyang ke apa. Jangan kata gitu. Memang ada keadaan duduk begitu, cuma kita kata yang afdalnya hak kita buat hari ni. Hak tu yang afdal. Dia ada beza yang afdal dan yang tak afdal. Nak duduk ni bersila pun boleh kan? Bersila pun boleh. Tapi itu tak afdal. Itu tak afdal, yang afdal macam ni. Duduk tasyahud akhir namanya tawarruk, dan duduk antara dua sujud dipanggil duduk iftirash. Iftirash. Dia kata dan pada tasyahud awal dan duduk antara dua sujud dan duduk istirahat iftirash. Macam mana iftirash? Iaitu duduk atas tapak kaki kiri dan mendirikan kaki kanannya. Kita duduk atas tapak kaki kiri, kita berdiri. Macam kita dah buat adalah duduk iftirash namanya. Iftirash ni daripada kalimah firash, maknanya hamparan. Maknanya kita menghamparkan kaki kita, punggung kita duduk atasnya. Jadi tapak kaki tu jadi hamparan untuk punggung. Sebab tu namanya iftirash. Duduk iftirash. Ini duduk-duduk yang dalam solat Ada duduk di antara duduk kelakuan duduk Nabi yang di luar solat, yang orang Melayu jarang buat, dan bahkan setengah orang Melayu bagi Cina dalam tadi. Bunyinya tak bagus, betul-betul tak bagus, tapi itu duduk yang cara Nabi duduk macam haji buat tu. Macam tu. Dia angkat lutut dia peluk. Angkat lutut gini, peluk. Ini bukan dalam solat. Ini duduk Nabi di luar solat. Dan sahabat-sahabat pun ketika dia nak beriktikaf dalam masjid, dia nak duduk lama-lama. Kan kita kalau bersila macam ni lama sakit pinggang ke tak? Lengah, tapi duduk macam tu rasa relax tak? Maka kita boleh duduk lama nak beribadah. Kalau
setengahnya meletakkan habuah tali. Kain ridak ni ataupun kain selendang kita ikat. Kita duduk macam tu dan kita ikat. Maka santai. Maka boleh duduk lama dalam majlis ilmu. Itu salah satu duduk sunnah Nabi yang Nabi duduk. Dan sahabat pun ada banyak riwayat yang duduk macam tu. Bila mana mereka masuk masjid, nak duduk malam-malam lama, nak baca Quran, mereka duduk pakai habuah. Kalau lah ada kerusi, duduk macam tu, santai, tak terbalik, tak lengah, tapi duduk kerusi tak masuk dalam masjid-masjid. Takkan nak bawa persepah tak masjid. Jadi sahabat tu dia pakai macam tu sebab ikut sunnah Nabi. Bila pakai macam tu, rasa relax, boleh duduk lama, pinggang tak sakit, baca Al-Quran. Itu salah satu duduk sunnah Nabi kan. Cuma perbetulanlah kesalahfahaman kita. Kita duduk dalam itu tak boleh. Cuma ada memang dalam kitab fiqh kata ketika khatib membaca Jumaat khutbah tak digalakkan duduk macam tu. Sebab apa? Sebab duduk macam tu bersantai, dia boleh lena. Sebab tu kitab fiqh sebut tak digalakkan. Tak digalakkan sebab apa? Duduk macam tu relax, nanti lena. Orang khatib baca khutbah semua dengar kan. Itu tak digalakkan. Itu di luar solat, bukan dalam solat kita tak duduk macam tu. Dalam solat jangan duduk. Ini contohnya duduk solat. Dan setengah sunat menggenggam anak jari tangan kanan tak kalah menghantar pada lutut kanan dan dihantarkan jari kiri atas paha kiri berbetulan anak jarinya dengan kepala lututnya kepada kedua tasyahud. Dan kaifiat menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari dan dilepaskan telunjuk dan ditaruhkan ibu tangannya di sisi telunjuk. Jadi sunat itu bukan wajib sunat. Macam kita dapat tu. Tangan kanan kita genggam 3 jari, 1 jari tunjuk. Di ibu jari ni ada banyak riwayat, ada sebuah riwayat kata letak di bawah dia. Ada kata letak di tepi, ada kata letak di bawah, ada bagi riwayat ni. Tapi buatlah mana pun yang penting ini genggam, ini tunjuk. Baca tasyahud. Tangan ni sunat kita buka, tak sunat kita genggam. Sunat kita buka. Buka jari luar ke jari katuk? Sunat jari katuk. Nak letak di mana? Paha ke atas ke, paha ke tengah ke, kat lutut ke, pegang lutut ke macam mana? Letak berbentulan dengan kepala lutut. Kalau ni lutut kita, tangan kita tu letak jari kita betul dengan kepala lutut. Bukan letak di sini, ni kita cerita sunat. Bukan letak di sini, bukan pegang kepala lutut. Jadi yang kaifiat dia letak di atas paha jari sama lutut, itu kaifiat. Tapi kita nak pegang, tak lepas nak buat. Ini kita cerita sunat. Tak salah solat kita nak pegang, cuma kita cerita yang sunat yang macam tu. Itu yang afdal, yang baik. Jangan kita marah orang bayang tak pandang tutup kata yang marah. Sunat kita kalau kita boleh buat semua boleh alhamdulillah. Dan sunat mengangkat telunjuk tak kala mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita kata illallah, mata kita sunat memandang tempat sujud dan jari kita pun tak angkat. Ketika kita kata asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Alhamdulillah. Senang. Ketika kita kata illallah, angkat dan mata kita memandang kepada jari telunjuk sampailah hadis salam ataupun sampai kita hadis baca. Sebab apa? Sebab kita kata illallah itu kita mentauhidkan Allah. Dan kata ulama hikmah dia saraf jari telunjuk kita ni bersambung terus sampai dengan hati kita. Seolah-olah kita kata bila memandang satu ini maknanya kita mentauhidkan Allah. Di sini hadis waktu di situ lah dan sudah mengangkat telunjuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah ta'ala ma jahilna wa fa'ala bima 'allamtana wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.